Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pagi ini kita mulakan dengan surah Al-Waqi'ah. Setelah selesai kita berbicara tentang tafsiran surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman banyak bercakap tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, di dalam syurga dan sebelum ke syurga. Oleh yang demikian, kita perlu bersedia untuk ke negeri yang disebutnya negeri Al-Jaza, Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Kemudian surah yang menyusulnya ialah surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ini ialah satu surah yang bercakap tentang hari akhirat. Al-Waqi'ah itu sendiri maknanya hari kiamat. Al-Waqi'ah, peristiwa besar. Al-Waqi'ah. Jadi surah Al-Waqi'ah yakni surah yang membicarakan satu gejala besar, satu peristiwa besar. Waqi'ah, kejadian besar. Jadi untuk menuju ke suatu keadaan yang penuh dengan nikmat seperti yang diperkatakan dalam surah Ar-Rahman, manusia perlu betulkan cara berfikir. Kita berfikir tentang dunia segala-galanya, maka itu jalan yang salah. Jalan yang salah tidak akan membawa kita kepada pada negeri akhirat yang abadi dan sempurna, kekal. Hendaklah manusia membetulkan pemikirannya, iaitu hidup kita untuk dunia dan untuk akhirat. Untuk dunia dan untuk akhirat. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, serasi dengan doa Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang memohon kepada Allah supaya dikurniakan kepadanya baik di sini dan baik di sana, baik di dunia dan baik di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami di dunia ini hasanah dan di akhirat pula hasanah. Kita tidak minta di dalam dunia ini hasanah dan di akhirat juga hasanah juga. Jangan silap situ, jangan silap. Ada setengah, pentingnya kita talaqi. Boleh jadi orang tak berapa sedar, dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Betul lah juga, saya tidak maksudkan bahawa dia minta doa nama orang. Hasanah tu nama seorang perempuan, tidak. Tapi hasanah maknanya sekali baik, satu kali. Hasanah maknanya sekali baik. Wa fil akhirati hasanah, dan pada hari akhirat pula satu kali baik. Kita nak selama-lamanya baik, selama-lamanya. Jadi kalau begitunya, Rabbana atina fid dunya hasanah, seperti dalam Al-Quran. Wa fil akhirati hasanah. Ibn Malik kata dalam Alfiyahnya, dia kata wa fa'latun limarratin kajalsa wa fi'latun lihayatin kajilsa. Fa'la untuk marrah, untuk satu kali, sekali. Kajalsa seperti jalsa. Jalastu jalsatan, saya duduk satu kali duduk. Wa fi'lah, kalau jilsah pula cara duduk. Wa fi'latun lihayatin kajilsa, dan perkataan fi'lah menunjukkan keadaan duduk, seperti kita baca jilsah, jalsah, hasnah, hisnah. Jadi hasanah. Orang yang paling tidak bahagia sekali hidup di dunia ini, kita tidak sebut dia orang celaka, sebab bahasa celaka itu bahasa yang tidak berapa baik sebenarnya. Celaka, tidak bahagia hidup apabila kita meletakkan dunia ini segala-galanya. Dunia ini perlulah kita nikmati sepenuhnya, seberapa yang kita boleh, tenaga kita, usaha kita, pemikiran kita, segala kekayaan kita untuk kebahagiaan di dunia. Sebenarnya salah.
Yang benarnya ialah segala usaha kita jadikan dia untuk akhirat, dunia hanya sebagai laluan. Selalu kita sebut di sini jalan. Jadi semasa kita berjalan, kita tidak nak buat apa-apa. Buat apa kita berat sangat. Orang nak pergi umrah, dia nasihatkan kepadanya, tak payah bawa, beli di sana. Nak pakai baju di sana. Nak makan di sana. Bawa beg kecil cukup. Sebab nak balik 10 hari saja pergi di sana. Tapi bawa berat-berat juga. Bawa, ada yang bawa, dia bawa buka berah lagi, nasi pulut lagi, ikan lagi bawa. Ini salah. Berat kita buat, berat belakang, demam kita. Bawa beg besar. Nak pergi ke Mekah atau nak pergi haji pun sedikit saja bawa. Untuk pergi ke negeri akhirat tak perlu kita bawa banyak-banyak. Ini orang fikir, orang yang cerdik-cerdik, dia berfikir begitu. Orang cerdik-cerdik. Kita ambillah seperti Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Kita ambil pulanya tokoh-tokoh sufi, ahli-ahli sufi. Semuanya ini mereka yang sedar kepada pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana illa karakibin istazalla tahta syajaratin raha thumma tarakaha. Aku di dalam dunia ini seperti orang berjalan, berkenderaan. Karakibin seperti orang berkenderaan, dia berehat di bawah sebatang pokok, kemudian setelah rehat dia akan pergi. Berehat sebentar saja di sini. Sebentar berapa lama kita berehat di sini? 70 tahun, 75 tahun. Wa qalilan, sedikit sangat orang yang boleh mencecah 80 tahun. Kita ingat tu sedikit saja. Kalau kita ni dah umurnya dah 60. Kalau orang tanya kitanya berapa umur, kita tak payah jawab berapa umur, kita jawab tinggal lagi berapa. Biasanya tinggal kalau umur dah 60 tak apa 10 tahun lagi dah mungkin tak bersama. Itu 60. Kalau dah 68, 69 tu esok lusa lah. Malam ni pun tak tahu. Begitulah hakikatnya. Nak diperkatakan menerusi surah namanya Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah maknanya kiamat. Surah ini bermula dengan Idza waqa'atil waqi'ah. Tak apa, besok kita akan mula baca. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatun rafi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, idza apabila. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila. Dalam bahasa Arab bila disebut idza waqa'atil waqi'ah, bagi Allah Subhanahu wa taala pasti. Kalau bagi manusia dia bercakap idza, sebutnya apabila, dia tidak pasti. Idza ja'al lailu, bila malam itu datang. Idza ja'al matar, apabila hujan itu tiba, apabila turun hujan. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala bercakap apabila, dia tidak boleh. Ini adalah apabila ni boleh jadi datang, boleh jadi tak datang. Kiamat pasti datang. Kiamat. Jadi kalau begitu idza waqa'atil waqi'ah, terjemahan sebenarnya ialah idza pasti kiamat datang. Idza kalau kita terjemah dengan makna apabila pun, apabila bagi pihak manusia, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tiada apabila. Kiamat mestinya datang, mesti datang. Kiamat mesti datang. Jadi apabila kiamat itu datang, apa persediaan kita? Ini yang nak diperkatakan di dalam surah ini. Apa persediaan kita? Tak ada persediaan apa-apa, nanti datang tengoklah macam mana nak jadinya. Oh, itu tidak, itu salah. Ini orang tak ada nabi, orang tak ada rasul, orang tak ada hadis, orang tak ada Quran. Bila orang ada Quran, ada hadis, ada rasul, dia diutuskan kepadanya, dia tidak akan jawab nanti turun hujan. Kita tengoklah apa-apa yang ada, payung-payung buruk kita gunakanlah untuk nak berteduh. Bagi orang yang duduk menganggap bahawa hari akhirat ini satu dongeng, boleh dia bercakap macam tu. Tapi hari akhirat telah diperkatakan dalam banyak surah sebelum ini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari ini ditukar habis semua sekali peralatan ini. Langit, bumi, segala bintang-bintang semua sekarang akan ditukar dengan alam yang lain.
Manusia akan muncul di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hukuman. Untuk menerima hukuman. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Bagaimana tukar? Bagaimana tukar? Akan ditukarkan menurut hukum Allah, bukan hukum kita. Dia tidak akan beri peluang lagi, nantilah dulu, tangguh dulu setahun, 2 tahun. Tiada tangguhnya apabila hukum Allah tetap berjalan. Kun fayakun, kun jadi maka jadilah dia. Kun fayakun, begitu saja perintah Allah Subhanahu wa taala. Walillahi junudus samawati wal ardi. Allah mempunyai tentera di langit dan di bumi. Tidak susah bagi Allah untuk nak simpan, semua nak simpan. Bukan kalau simpan ni nak pakai lagi selepas ini, tapi tidak nak meniadakan yang ada ini, yang ada langit bumi, yang ada ini alam seluruhnya. Allah akan mentiadakannya, mentiadakan. Disebutnya di dalam Al-Quranul Karim disebut gulung, macam kita gulung tikar. Kita nak pindah dari sebuah rumah ke sebuah rumah, kita gulung tikar. Al-Quranul Karim juga pernah menggunakan istilah gulung langit, gulung bumi. Idza sama'u idza syamsu kuwirat, apabila langit, apabila matahari digulung. Ya, yukawwiru al-laila 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-lail. Allah gulung langit dalam malam, Allah gulung siang dalam malam, malam dalam siang. Dia gulung pergi. Gulung. Kita tahu mengapa, bagaimana terjadinya malam dan siang. Peredaran matahari, peredaran bulan memperlihatkan pada manusia adanya malam dan adanya siang. Apabila digulung semuanya ini, apabila digulung bintang-bintang semuanya, langit, bumi, matahari, jadi dengan itu maka benda ini dibawa ke satu tempat yang lain, ataupun dihapuskannya terus, ataupun dihukumkan dulu. Dihukumkan tempat mana langit bumi akan berada. Manusia ini terlalu kecil sebenarnya, terlalu kecil, sekecil semut ataupun lebih kecil daripada semut lagi. Semut kita nampak dia bukan main, dia hebat. Semut kerengga atas pokok, kerengga merah tu, ada pokok kat kita daun besar sakit, dia buat rumah, dia hebat. Kerengga ni dia datang, dia digigit kita, dia gigit, dia gerak-gerakkan badan dia dulu supaya lebih kuat ni. Kita kenyeh begitu saja, hancur lumat dia mari berapa ekor sekalipun. Itu semut kerengga. Manusia ni lebih kecil daripada tu. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin meniadakan manusia ini, cukup dengan sekali kenyeh begitu je, habis semua manusia. Itu manusia yang merasa kuat. Manusia itu mungkin Fir'aun, dia mungkin Qarun, dianya mungkin orangnya besar badannya, tenaganya besar, pun tak selamat sebenarnya. Tak selamat untuk berada di hadapan hukum Allah Subhanahu wa taala bila dihukum di hadapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia ayat ingin memperingatkan kepada kita tentang kiamat. Waqa'atil waqi'ah, apabila berlaku al-waqi'ah, kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatun rafi'ah. Tiada bagi peristiwa ini orang yang boleh mendustakan. Tak ada siapa pun boleh mendustakan. Maknanya kalau dia bukan tak boleh, dia dustanya tidak memberi apa-apa kesan. Khafidatun rafi'ah, kiamat ini dia boleh mengangkat dan menaikkan. Boleh angkat, boleh naik. Maknanya dia mengangkatkan manusia, dia menaikkan manusia. Surga, orang pergi ke surga. Neraka, orang yang telah ditentukan neraka. Dia ini selama ini hari ini tidak yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari ini harta, anak pinak tidak membawa apa-apa arti bagi seseorang itu illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, yakni dengan persediaan yang baik, yang akan dibicarakan di dalam surah ini tentang persediaan itu. Untuk pagi ini setakat itu dulu. Kemudian surah Al-Waqi'ah ni saya buat juga, bukan saya buat, saya sediakan nota ini masih lagi saya dengan konsep sambil kita belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ini minta bersabarlah, kalau payah-payah pun kena bersabar. Nota saya ada 2 bahagian. Satu bahagiannya Al-Quran dengan
terjemahan dan tafsirannya daripada kitab Fi Zilalil Quran. Ini saya salin scan dari internet, tafsir Fi Zilalil Quran, terjemahan Datuk Yusof Zaki Yaakob. Dia ada dua version. Ada Indonesia, dan ada bahasa Melayu, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kita bahasa Melayu. Jadi di sebelah awal ini akan saya dah beri kepada Tuan Haji Aminuddin. Tengoklah bila ada siapnya, insya-Allah boleh baca aja tulisan Rumi, boleh baca terjemahan dan ulasannya, boleh baca di rumah, boleh baca. Dan bahagian yang kedua pula nya teks Arab sendiri, teks Arab Fi Zilalil Quran, surah Al-Waqi'ah. Yang ni kita belajar bahasa Arab menerusi terjemahan Datuk Yusof Zaki. Ini terjemahan yang cukup baik, panjang sekali, dia kena rajin sekali, nota ni bila dapat bawa balik ke rumah baca. Jangan tinggal di masjid saja. Tinggal di masjid ni dia tak cantik masjid. Tak cantik dia cantiknya Quran itu cantik. Bacalah pokoknya, insya-Allah. Kalau rajin insya-Allah dalam masa 5 tahun kalau tak mati dia ada perubahan. Tapi masanya 5 tahun. 5 tahun ni sekejap saja. Saya ingat lagi hari-hari saya pindah rumah mai Taman Tu ni. Kira-kira 30 tahun. Berkali saya ni warga Taman Tu pun warga lama dah juga. 30 tahun. Jadi itulah dia, insya-Allah. Saya tidak nak baca juga semua sekali, saya nak baca terjemahan ayat Quran dan terjemahan. Yang ulasan lanjut lagi tu, ulasan itu terpulang lah. Kemudian bahasa Arab juga saya akan berikan beberapa petikan, insya-Allah bila kita baca kalau ada masa. Sekarang ni kita tak ada masa. Berkali kita ada 2-3 bulan masa. Waktu subuhnya pukul 5.30. Waktu subuh pukul 5.30 ke pukul 5 suku ke pada ketika itu masa kita banyak dan insya-Allah kita bisa. Kita dulu wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.